Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua cerita, dua kisah. Datangnya daripada seorang penonton. Penonton yang sama dengan video yang sebelum ni. Kisah pertama berlaku di Jeddah, Arab Saudi, dan kisah kedua berlaku di Australia. Dalam video kali ini, kedua-dua kisah diambil daripada kiriman email seorang penonton. Penonton yang sama dengan video yang sebelum pada ni. Jadi saya akan gunakan nama samaran yang samalah, Emma. Untuk kisah pertama ni, perkara seram tak terjadi kepada Emma, tapi terjadi kepada kawan dia. Saya akan bagi nama samaran Izzah kepada kawan Emma ni. Izzah bekerja sebagai seorang pramugari bagi satu syarikat penerbangan haji. Pada satu malam ni, pesawat yang dinaiki oleh Izzah dan juga jemaah-jemaah haji tiba awal di Arab Saudi, di airport Jeddah. Bila pesawat tu dah selamat mendarat di lapangan terbang Jeddah, Arab Saudi tu, Izzah dan juga kawan-kawan pramugari dia yang 3 orang ni pergilah cari hotel. Pergi ke hotel yang dah di booking awal lah. Diorang sampai di hotel tu lebih kurang pukul 3 pagi. Maknanya awal daripada waktu yang sepatutnya. Masa tu Izzah dan juga kawan-kawan dia 3 orang ni memang dah penat lah. Seharian melayan kerenah jemaah-jemaah haji dalam flight tu. Pada masa tu memang dia orang ni tak ada fikir lain lah. Dia orang nak masuk dalam bilik, nak bersihkan badan, nak baring, nak rehat lah. Bila dia orang dah sampai ke hotel tu, dia orang pun bercakap lah dengan staff reception tu. Bagi tahu dah ada booking bilik sekian-sekian kan. Tapi masalahnya dia orang ni datang terlalu awal. Izzah sebagai ketua grup pramugari tu bercakap lah dengan staff tu. Tak ada ke bilik lain yang kita orang boleh masuk. Staff tu pun bagi tahulah, minta maaf lah, buat masa ni tak ada lagi yang kosong. Kalau ada pun bilik tu masih lagi belum dibersihkan, sebab housekeeping masih lagi belum datang. Pekerja housekeeping yang paling awal akan datang adalah pada pukul 6 pagi. Dan pada pukul 6 pagi itulah bilik-bilik ni akan mula dibersihkan. Staff hotel tu pun bagi tahulah Izzah dan juga kawan-kawan dia ni, sementara nak tunggu housekeeping ni datang, bolehlah pergi ke bilik tetamu. Dekat dalam tu boleh rehat. Tapi Izzah sebagai ketua pramugari dalam kumpulan kecil dia tu, kautim juga, bercakap juga dengan staff tu. Tak ada ke bilik lain? Kita orang dah penat sangat ni. Kalau boleh, bagi je lah, tak apalah bilik mana-mana pun, asalkan kita orang boleh rehat. Masa tu staff hotel tu bagi tahu Izzah, macam ni, kita ada satu bilik, tapi bilik ni memang dah lama tak digunakan, dah lama dikunci. Staff tu tak bagi tahu pula kenapa bilik tu dikunci dan lama tak digunakan. Walaupun staff tu tak bagi tahu apa-apa pasal bilik tu, tapi Izzah memang dah boleh rasa ada benda tak kena dengan bilik tu. Sama ada bilik tu rosak ke ataupun ada benda-benda lain. Tapi disebabkan dia orang ni berempat, jadi dia orang ni tak takut lah kalau ada benda-benda pelik ni. Dan lagi satu, dia orang ni dah sangat-sangat penat. Jadi Izzah sebagai ketua dalam kumpulan pramugari tu bersetujulah, bolehlah bagilah bilik mana-mana. Jadi staff hotel tu terus bagi kunci dekat Izzah. Dan Izzah dan juga grup dia ni pergilah ke bilik tu. Bila dah masuk dalam bilik, dah letak barang semua, dah pergi tandas, settlekan apa yang patut, dia orang ni terus tidur. Tutup lampu semua, terus tidur. Bilik tu memang totally gelap lah. Tak ada satu lampu pun yang dia pasang, walaupun lampu tandas. Lampu tandas, lampu tidur semua dipadamkan. Dia orang tidur dalam gelap. Sedang Izzah ni lena tidur, tiba-tiba dia terasa macam ada sesuatu benda yang bergerak di atas badan dia. Sesuatu yang berat. Izzah pun celiklah mata. Dia celik mata, dia macam bangun macam ni kan. Dia tengok keadaan sekeliling. Tapi gelap lah, memang tak nampak apa lah. Mata kita ni kalau dalam gelap kan memang tak nampak apa kan. Kalau kita bangun mengejut, lepas tu kita tengok sekeliling, memang tak nampak apa. Tapi bila lama-lama mata kita akan nampak. Boleh nampak sikit-sikit. Macam itulah yang terjadi kepada Izzah. Dan pada masa tu, masa mata dia tengah nak adjust tengok dalam gelap tu, masa tu benda tu bergerak sekali lagi. Dan pada masa tu Izzah terkejut, sebab benda yang bergerak tu rupanya adalah seekor ular hitam yang sangat besar, sedang melingkar dekat atas badan dia. Dan ular tu kelihatan macam seolah-olah nak belit badan Izzah. Masa tu Izzah berada dalam keadaan sangat takut. Jadi masa tu Izzah ada terfikir juga,
Takkan tiba-tiba ada ular dalam bilik hotel macam ni. Tak logik lah dekat tengah-tengah bandar macam ni ada ular besar tiba-tiba dalam bilik. Masa tu Izzah terfikirlah, benda ni memang bukan ular lah, memang bukan ular betul, benda ni adalah jelmaan. Lepas tu Izzah walaupun dalam keadaan takut, terketar-ketar tu, dalam keadaan mamai separuh sedar tu, Izzah ni dia beranikan diri, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran apa yang dia tahu. Selesai aja Izzah baca ayat-ayat suci Al-Quran tu, ular tu serta-merta hilang gaib di depan mata dia. Keesokan harinya Izzah tanyalah kawan-kawan dia yang bertiga ni, yang tidur dalam bilik yang sama dengan dia tu, korang ada kena ganggu dengan apa-apa tak semalam? Ketiga-tiga orang kawan Izzah ni bagi tahu memang tak ada apa-apa gangguan. Dia orang dapat tidur dengan lena lah pada malam tu. Maknanya cuma Izzah seorang je lah yang kena kacau pada malam tu. Masa nak check out daripada hotel tu, Izzah adalah bercakap dengan resepsionis hotel tu. Tapi bukan resepsionis yang semalam tu dah bertukar shift kan. Yang ni yang lain lah. Dia bagi tahu lah semalam dia masuk bilik ni sebab dah terlalu penat apa semua dia cerita lah. Lepas tu dia rasa dia nampak ada ular hitam yang sangat besar melingkar atas badan dia. Bila staff reception tu dengar Izzah cakap macam tu, dia langsung tak terkejut. Dia pula bagi tahu Izzah, memang bilik tu ada satu penghuni, ada jin, seekor jin yang dah menghuni lama bilik tu. Sebab tu bilik tu dikunci. Dan katanya jin tu memang selalu menyerupai seekor ular hitam. Dan memang daripada dulu lagi, siapa-siapa yang menghuni bilik tu kadang-kadang memang akan ternampak ular hitam yang besar tu. Staff tu bagi tahu Izzah lagi, kejadian macam Izzah ni memang dah selalu berlaku lah, bukan first time berlaku. Sebab bilik tu memang macam mana pun susah untuk pihak hotel bagi dekat pengunjung. Macam kes Izzah ni, dia sampai tu dalam keadaan sangat letih dan minta juga pihak hotel sediakan satu bilik. Jadi pihak hotel bagi je lah bilik tu dekat Izzah. Katanya staff tu lagi, bukan semua orang yang bermalam dalam bilik tu akan kena ganggu dengan ular tu. Cuma mungkin dah nasib Izzah ni diganggu oleh makhluk yang menyerupai ular hitam yang besar tu. Lepas kejadian tu, Izzah ni lebih berhati-hati untuk buat pilihan sama ada nak masuk bilik ataupun nak tunggu di bilik tetamu. Kalau kes tu berulang lagi, datang ke hotel dalam keadaan penat, dia akan ikut saranan pihak hotel lah lepas kejadian tu. Sebab risau kalau dapat lagi bilik-bilik yang berhantu macam tu. Kisah kedua ni dialami oleh Emma sendiri. Masa ni Emma bekerja sebagai babysitter part time lah. Dan orang yang selalunya ambil upah Emma ni adalah Mira. Pada satu malam ni, Mira upah Emma untuk jaga anak-anak dia. Anak-anak dia yang 4 orang tu. Sebab pada malam tu Mira ada event dekat luar. Jadi pada malam tu Emma pun datanglah ke rumah Mira pada jam 7.30 malam. Pada masa tu musim sejuk. Jadi memang budak-budak, memang anak-anak Mira ni semuanya dah tidur awal. Satu sebab hari gelap, pukul 5 dah gelap. Kalau musim sejuk macam tu lah, katanya Emma di Australia. Kat Australia kalau kata pukul 5 petang tu, kalau musim sejuk memang dah gelap. Jadi budak-budak semua dah tidur awal. Jadinya kerja Emma ni makin mudah lah. Sampai-sampai tu budak-budak dah tidur. Dia tinggal tengok-tengokkan je. Macam biasalah, Emma kalau dia jaga anak-anak Mira pada waktu malam, dia akan bawa yang bongsu tu, baby Mira yang berumur 8 bulan tu, ikut dia di ruang tamu. Yang 3 orang lagi dah tidur dalam bilik. Dia ambil yang bongsu ni, yang baby ni tidur di ruang tamu. Emma pula pasang TV sambil baca majalah. Macam tu lah rutin dia kalau jaga anak-anak Mira pada waktu malam. Samalah dengan malam tu. Sedang Emma ni leka membaca novel, tiba-tiba dia terdengar dekat sofa yang berada dekat depan dia, bertentangan dengan dia, dia dengar bunyi macam orang berdengkur daripada arah sofa tu. Tapi mula-mula Emma ni fikir mungkin bunyi TV. Jadi Emma ni perlahankanlah TV. Dan dia sambung baca balik majalah dia tu. Tak lama lepas tu Emma ni dengar lagi bunyi berdengkur. Masa ni hati Emma dah tak sedap. Jadi dia tahu memang bukan bunyi daripada TV. Emma rasa takut sebab bunyi tu kuat. Memang macam ada orang tidur dalam rumah tu, dekat-dekat dengan dia. Tiba-tiba bunyi tu beralih tempat. Tadinya terdengar di depan, di sofa depan Emma ni. Sekarang ni dah dengar daripada arah lain pula. Bila dah dengar macam tu, Emma ni jadi takut. Emma cepat-cepat ambil baby Mira yang berumur 8 bulan tu, terus masuk ke dalam bilik, tempat anak-anak yang 3 orang lagi tu dah tidur. Dia masuk dalam bilik, dia letak. Lepas tu dia pergi balik keluar, dia ambil barang-barang yang perlulah. Botol susu,
apa tu, tin susu tepung. Lepas tu air, dia ambil lah barang-barang yang perlu ni masuk dalam bilik dan dia tutup pintu. Tapi dia tak kunci, dia tutup aja pintu. Pada masa tu baby tu yang dia baru letak dekat atas tilam tu bergerak-gerak seolah-olah macam mengigau. Jadi Emma ni tepuk-tepuk lah baby tu nak bagi tidur balik. Pada masa tu lah pintu bilik tiba-tiba terbuka dengan perlahan-lahan. Dan bila Emma tengok, ada satu tangan yang membuka pintu bilik tu. Katanya Emma, tangan tu mempunyai warna kulit yang sangat unik. Warna kulit seolah-olah macam orang asli di Australia. Dan katanya Emma lagi, tangan tu dipenuhi dengan bulu roma yang agak tebal. Warna bulu roma tu semuanya putih. Maknanya pemilik tangan tu mungkin orang tua. Emma sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat takut bila nampak tangan tu. Emma pun cepat-cepat ambil handset dia dan pasang bacaan ayat suci Al-Quran. Bila Emma dah pasang ayat suci Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran tu, tiba-tiba pintu tu ditutup dengan sangat kuat, dihempas dengan sangat kuat. Nasib baik anak-anak Mira ni semuanya tak terbangun. Bila dah nampak penampakan macam tu, Emma ni memang takut nak keluar daripada bilik. Dia memang dah tak keluar daripada bilik tu. Emma tunggu aja sampai Mira ni balik. Bila Mira dah balik, Emma pun baliklah ke rumah. Emma ada bertanya dengan penduduk setempat tu pasal rumah si Mira ni, rumah sewa Mira ni. Katanya sebelum Mira menyewa dekat situ, dulu pernah ada orang asli yang menyewa rumah tu. Orang asli Australia yang menyewa dekat rumah tu dulu selalu buat pemujaan di belakang rumah. Katanya orang-orang asli Australia ni, kalau dia mati, dia tak ada kubur. Dalam kalangan orang asli tu, kalau siapa-siapa yang rasa diri dia ni dah sakit teruk dan rasa macam dah tak lama nak hidup, orang tu akan hilangkan diri, mengasingkan diri daripada keluarga dia lah, daripada orang ramai. Dia akan cari kawasan semak samun ataupun hutan-hutan tebal dan dia duduk di situ sampailah dia mati. Ahli keluarga yang masih hidup ni pula akan buat ritual pemujaan. Ritual tu dilakukan oleh kaum lelaki. Muka dia orang akan dicat dengan kapur yang berwarna putih dan dia orang akan main satu alat muzik ni. Nama alat muzik tu adalah didgeridoo. Mungkin tangan yang Emma nampak membuka pintu bilik tu adalah jelmaan yang menyerupai orang asli yang pernah mati dekat-dekat dengan kawasan tapak rumah Mira tu. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.